Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid Ustaz tahun 4. Hari ini kita akan sambung pembelajaran dalam bidang akidah juga di bawah tajuk kufur. Ini jadi bahagian 2 lah, kufur. Okey, kali ini kita akan tengok pula yang minggu lepas kita sudah belajar pengertian kufur. Apa itu kufur? Kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hukum kufur ialah sesat. Kemudian kita belajar juga, kita masuk sikit pembahagian kufur. Okey, kali ini kita akan terangkan, kita akan tengok apa pembahagian kufur dan faktor yang mendorong kepada kufur. Kemudian kita masuk juga apa tindakan kita untuk menjauhi kufur. Okey ya. Okey. Kufur, Ustaz ulang sekali lagi. Kufur terbagi kepada dua, iaitu kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad maksudnya menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Kufur amalan pula, kufur yang kedua kufur amalan. Kufur amalan ialah menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya menggunakan duit poket untuk berjudi. Itu kufur amalan. Kufur i'tiqad ni dalam hati. Tidak yakin, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, itulah pembahagian kufur. Kemudian kita tengok apakah yang menyebabkan seseorang itu, faktor yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ataupun termasuk di dalam kufur ini. Kufur i'tiqad ataupun kufur amalan. Apa sebabnya? Kemungkinan orang itu tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Kemungkinan juga orang itu menuruti hawa nafsu, ikut saja apa yang nafsu suruh buat, bisikan syaitan suruh buat, dia buat. Contoh. Kemudian orang itu lemah pegangan agama dalam kehidupan. Kenapa lemah? Sebab tadilah tidak mendapat didikan agama yang cukup ataupun sempurna. Jadi menyebabkan dia lemah pegangan agama, terikut dengan orang jahat. Contoh. Kemudian apa lagi? Dia terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Terpedaya dengan pujukan syaitan dan kesenangan dunia. Okey, itulah faktor yang mendorong kepada kekufuran. Kemudian kita tengok pula kesan kufur. Apakah kesan kalau seorang itu kufur kepada sama ada kufur i'tiqad ataupun kufur amalan. Okey, kita tengok apa kesannya. Cuba kita fikirkan. Okey, kalau dekat sini dia menyatakan kufur boleh merosakkan iman di hati. Merosakkan iman. Kalau kufur i'tiqad merosakkan iman seseorang itu, rosaklah iman. Jadi bila rosak iman, na'udzubillah min zalilah. Jadi kalau rosak iman ni kena perbaharui iman lah. Mengucap balik lah. Bila kufur i'tiqad ni kena mengucap balik masuk Islam. Kena yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang teruk lah kufur i'tiqad. Kalau kufur amalan pula, kalau kufur amalan, contohnya menggunakan kufur amalan apa dia? Menggunakan duit poket untuk berjudi. Jadi kalau kufur amalan ini dia tidaklah sampai merosakkan iman, tetapi merosakkan apa? Merosakkan peribadi kita lah, merosakkan pahala kita. Jadi merosakkan amalan kita juga. Jadi tidaklah merosakkan iman, merosakkan amalan kita. Kemudian kita mendapat dosa berjudi kan. Ataupun kita menggunakan tangan kita ni untuk buat mencuri ke, berdosa. Jadi merosakkan amalan kita. Okey. Jadi itu adalah antara kesan kufur. Kemudian kita tengok pula apa yang perlu dilakukan untuk menjauhi daripada kufur. Tindakan kita. Yang pertama, kita menjaga amal dan ibadah. Menjaga amal dan ibadah. Kalau kita selalu solat, baca Quran, insya-Allah akan terhindar daripada kufur. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk ditetapkan dalam iman. Sentiasa berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sentiasa berdoa. Yang tadi menjaga amal ibadat. Yang kedua, sentiasa berdoa. Yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan agama.
Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama lah. Belajar agama Islam. Tindakan untuk menjauhi daripada kufur. Kalau tidak, kita takkan tahulah ini adalah kufur sebenarnya, tidak percaya kepada Nabi. Jadi kalau kita baca, kita tahulah, kita yakinlah tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita takkan tahu, rupanya tak boleh guna duit poket ni untuk berjudi contoh. Kalau belajar baru tahu. Okey. Jadi kena menambahkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengawal diri daripada mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu ni maksudnya mengikut syaitan lah, bisikan syaitan. Syaitan bisik dekat hati kita ni, kamu buat benda jahat ni. Cuba mencuri. Orang bukan tahu pun. Contoh. Jadi kita kena kawal itu. Bila orang belajar ilmu, tahu dah, tak boleh ni, berdosa buat mencuri ni. Jadi dapatlah mengawal diri kita, dapat menjauhi daripada kufur. Okey nah. Okey, kita tengok sikit. Ni faktor mendorong kekufuran tadi. Apa faktornya? Tidak mendapat didikan agama, lemah pegangan agama, terpedaya dengan syaitan dan kesenangan dunia. Kesannya mendapat azab dan siksa Allah kalau berkufur ni, merosakkan iman di hati, tiada ketenangan hati, mendapat murka Allah, kesan kufur. Cara menjauhi kufur tadi, menjaga amal ibadah, sentiasa berdoa, sentiasa tabah dalam menuntut ilmu. Okey. Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan, mengawal diri daripada mengikut hawa nafsu. Okey, jadi Ustaz harap kamu boleh menjawab soalan kuis yang Ustaz bagi dekat kamu nanti. Jawab elok-elok dan semoga berjaya. Teruskan usaha kamu untuk mendalami ilmu agama, insya-Allah. Semoga berjaya semua. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.